masuk tajuk baru, tajuk puasa. Jadi cadangan ustaz untuk kita habiskan silibus kita punya buku dan kita akan buat latihan untuk MBKK. Okey, jadi tengok buku sama-sama ya. Kita belajar sama-sama berkenaan dengan puasa. Okey, tengok muka surat 37. 36 tu hanya sekadar gambar. Tengok 37. Okey, pertama tengok pengertian puasa. Kita tengok puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Jadi puasa tu dia kata apa? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa tu? Nanti kita akan belajar kemudian. Okey, tengok. Bermula dari terbit fajar. Terbit fajar maksudnya apa? Subuh. Hingga terbenamnya matahari. Maksudnya apa? Maghrib. Jadi 3 perkara kena ingat dalam pengertian ini. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, 1. Yang kedua, dari terbit fajar ataupun daripada subuh hingga terbenam matahari ataupun sehingga maghrib. Kalau kata dalam soalan dia tanya pengertian puasa, nak jawab menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dari subuh hingga maghrib pun boleh juga. Jadi kena ingat 3 perkara, 3 poin kena ada. Okey, tengok nombor 2 tentang dalil. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli adalah bukti ataupun firman Allah, ataupun apa buktinya kita ni wajib puasa. Okey, itu maksudnya dalil. Okey, tengok pada surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa ke atasmu. Dalam ni jelas ya, Allah kata diwajibkan. Jadi kalau kita kata wajib, wajiblah kan, maksudnya kalau tak buat hukumnya berdosa. Berpuasa ke atasmu sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi maksudnya sebelum ni pun, sebelum kita ni pun dah ada puasa dah sebenarnya. Cuma macam mana cara dia orang puasa sebelum Nabi Muhammad kan. Sebelum Nabi Muhammad diutuskan sebagai rasul, bagaimana dia orang cara puasa kita tak tahu. Jadi dia orang pun ada puasa tersendiri yang Allah suruh mereka buat. Okey, nombor 3. Hukum puasa. Hukum puasa adalah wajib. Tapi yang wajibnya hanya pada bulan Ramadan. Kita ada beberapa puasa yang wajib. Contohnya puasa nazar. Itu nanti kita akan belajar kemudian lah. Ataupun puasa qada atau berganti wajib. Cuma yang sini kita belajar adalah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib. Tak buat jadi berdosa. Okey, tengok bulan sebelah untuk surat 38. Okey, jadi ini tajuk dia syarat wajib puasa. Apa maksud tajuk ini? Maksudnya siapakah yang wajib berpuasa. Jadi kalau kata puasa, bukannya semua orang kena puasa. Kalau kita kata orang kafir kan, tak perlu puasa orang kafir. Jadi walaupun dia tak perlu puasa, bukan maksud dia selamat. Jadi dia tetap orang kafir dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi siapakah yang wajib berpuasa? Okay. Kalau tengok sini ada 6 perkara. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang wajib berpuasa. Yang pertama adalah orang Islam. Jadi kalau namanya Islam, hendaklah dia berpuasa. Bila dia tak berpuasa, maksudnya orang bukan Islam lah. Dia kalau dia kata dia Islam, dia kena puasa lah. Okay, yang kedua adalah orang yang berakal. Berakal ni maksud macam mana? Orang yang normal macam kita. Kita ada akal, kita boleh gunakan kita punya akal. Bermaksud orang-orang yang gila ataupun orang yang cacat ataupun orang yang ada keistimewaan, dia tidak wajib untuk berpuasa. Tapi kalau kita tengok orang gila, dia ada juga yang gila separa gila. Contohnya hari ni dia normal, besok dia gila, kemudian normal balik. Jadi bila mana dia sedang normal itu, dia wajib berpuasa. Okey. Kemudian mampu berpuasa. Mampu berpuasa maksudnya apa? Dia ada kesihatan dan keupayaan untuk berpuasa. Contohnya kalau dah sakit, tak mampu puasa, tak perlu nak puasa. Ataupun dia ada sakit dan doktor nasihatkan dia sehari kena makan ubat juga. Kalau tak makan ubat, tak boleh. Jadi dalam keadaan ini dia tak perlu berpuasa. Sebab apa? Dia dikira tidak mampu berpuasa. Okey, ataupun orang tua yang dah nyanyuk, ataupun orang tua yang dia tak boleh dahaga langsung, ataupun tak boleh lapar langsung. Bila dia lapar, dia akan sakit teruk. Contoh kan. Jadi diorang ni tak perlu berpuasa. Seterusnya adalah suci daripada haid dan nifas. Jadi saya rasa semua tahu maksud haid ni apa kan, untuk perempuan. Dan nifas maksudnya orang yang dah melahirkan anak dan dia ada darah nifas. Jadi anggaran masa dia lebih kurang 40 ke 50 hari lah selepas melahirkan anak. Jadi dalam keadaan nifas ini solat pun tak perlu,
puasa pun tak perlu. Tetapi puasa dia kena diqada balik. Kalau solat tak perlu diqada. Okey, kemudian bermukim. Bermukim maksudnya dia berada di sesuatu kawasan. Maksudnya dia bertapak. Dia bertapak ataupun dia duduk di sesuatu kawasan. Dia tidak bermusafir. Jadi kalau orang yang bermusafir diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Tapi kena ingat, kalau kita musafir, zaman sekarang ni musafir tak ada susah dah. Naik kereta kan, duduk je, duduk dalam aircon je. Jadi tak perlu untuk kita rasa diri kita aku ni musafir jadi aku buka puasa. Tak perlulah. Walaupun diberi keizinan, boleh tak ada masalah. Cuma pada ustaz sendiri tak perlulah. Sebab apa? Zaman dulu diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Sebab apa? Bila orang bermusafir, diorang berjalan jauh, mereka naik unta, lalu padang pasir dan kepanasan. Jadi zaman sekarang ni duduk dalam aircon sama je sebenarnya. Jadi kalau boleh, walaupun kita bermusafir, kita puasalah. Okey. Tapi kena ingat, bila musafir diberi kelonggaran untuk tak puasa, bukan maksud tak payah puasa terus. Dia tetap kena qada, kena ganti bila puasa. Okey. Dan yang terakhir adalah baligh. Jadi baligh ni maksud cukup umur dah. Jadi bila dah cukup umur, atas dia sendiri, okey, kewajipan ke atas dia untuk dia berpuasa. Jangan ingat bila belum baligh jangan tak nak puasa pula. Tak boleh. Jadi sebelum baligh inilah adalah latihan untuk berpuasa. Kalau nanti dah baligh baru nak mula puasa, memang Ustaz rasa susah lah kan, memang penat dah nanti. Jadi waktu kecil, umur 7 tahun, 6 tahun kena puasa. Tambahan kamu dah darjah 5, umur 11 tahun, lagilah kena berpuasa. Okey, habis bab syarat wajib puasa, kita masuk kepada syarat sah puasa, muka surat 39. Okey, apa maksud syarat sah puasa ni? Maksudnya siapakah yang sah berpuasa? Tadi kita belajar siapa yang wajib puasa. Jadi kali ini siapa yang sah puasa. Contoh orang Islam. Okay, kita dah tahu orang Islam wajib puasa, tetapi orang Islam ni dia dalam keadaan haid. Jadi adakah dia wajib berpuasa? Dia tak wajib berpuasa. Jadi orang Islam yang dalam keadaan suci daripada haid sahaja wajib berpuasa dan sah puasa. Jadi tengok syarat sah puasa ni, kita ada 4 syarat. Okey, maksudnya siapa punya puasa yang sah. Jadi kena ingat, bukannya semua orang puasa dia boleh sah. Tak semestinya. Okey, yang pertama dia kata Islam. Jadi kalau kita kata orang kafir, dia kata saya nak puasa lah, saya nak ikut you puasa. Jadi sah tak? Tak sah puasa. Sebab apa? Dia bukan orang Islam. Okey, kemudian yang kedua, berakal. Jadi orang yang berakal macam kita. Jadi bila kita berakal, kita puasa, sah. Orang gila dia kata saya nak puasa juga, tapi tak sah. Dia boleh puasa lah. Contoh dia nak menghormati kita kan, orang yang berpuasa ni, dia boleh puasa tapi puasa dia tak sah. Sebab dia tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Ini Ustaz tadi tu. Jadi orang itu hendaklah bersih daripada haid dan nifas, ataupun dia tidak ada dalam keadaan haid dan nifas. Jadi baru sah. Kalau dia dalam keadaan haid dan nifas berpuasa, puasa dia tidak sah, malah berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab Allah kata jangan puasa, tapi dia puasa. Bermaksud dia melarang, dia melanggar perintah Allah yang mengatakan jangan berpuasa. Okey, faham? Jadi yang keempat, apabila nyata masuk bulan Ramadan, jadi dia nak puasa Ramadan, kenalah pada bulan Ramadan. Tak bolehlah kalau dia kata dia nak puasa Ramadan tapi puasa dalam bulan Syawal, maka puasa dia tidak sah. Okey, faham ya? Okey, sikit lagi. Tengok nombor 6, rukun puasa. Apa dia rukun? Rukun adalah sesuatu perkara yang wajib kita lakukan dalam sesuatu ibadah. Maksudnya rukun ni peraturan ibadah tu kita kena ikut. Apa yang wajib. Jadi kalau rukun ini kita tinggalkan, bermaksud kita tidak sah dalam ibadat. Okey, faham? Contoh rukun wuduk kan, 7 rukun wuduk, kita skip satu, kita nak buat 6 sahaja, maka tak sahlah wuduk kita. Macam tu juga puasa. Tapi puasa dia hanya ada 2 rukun sahaja. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri. Okey, tengok niat. Dia kata niat pada waktu malam, iaitu bermula dari terbenam matahari hingga terbit fajar. Maksud dia apa? Niat puasa itu bermula daripada terbenam matahari pada maghrib maksudnya. Okey, sehinggalah terbit fajar, sehingga subuh. Jadi daripada maghrib hinggalah subuh, itu adalah waktu yang terbaik untuk kita berniat. Sebab apa? Sebab takut-takut, sebaiknya kita niat sebelum kita tidur. Sebab apa? Takut-takut tidur-tidur
tak bangun sahur. Jadi bila tak bangun sahur, tak niat puasa. Tak niat puasa, tak sah puasa. Jadi sebaiknya sebelum tidur hendaklah kita niat untuk puasa Ramadan. Okey. Jadi contohnya kita dah maghrib, jadi kita bila masuk saja azan maghrib, kita dah boleh berpuasa, berniat puasa untuk besoknya ya. Okey. Dan yang kedua adalah menahan diri. Menahan diri itu maksudnya apa? Menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kena ingat, niat ada dua sahaja, satu niat, satu lagi menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum dan banyak lagi lah. Nanti perkara yang membatalkan puasa kita akan belajar selepas ini. Okey, last. Nafas niat puasa. Okey, tengok Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadis sanatillah ta'ala. Sahaja aku berpuasa pada esok hari sebagai kewajipan bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi niat puasa ni kena hafal kena hafal bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab biasanya soalan memang dia akan tanya dalam bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Jadi ingat dia punya ejaan dalam bahasa Arab, ingat dalam bahasa Melayu apa maksud dia. Okey. Jadi kita akan sambung lagi dalam video yang seterusnya. Okay, tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.